hari ni makcik dapat satu pahala sabar daripada suami. Kalaulah makcik nak semua okey, itu bermaksud makcik telah menghilangkan satu peluang masuk ke salam. Wanita itu boleh masuk daripada mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Hadis ni masyhur. Betul tak? Ada yang sahih ni. Dengan 4. Syarat dia ada 4 syarat. Yang pertama, Nabi sebut apa dia? Tolong ingat ya, hafallah hadis ni. Tak ingat matan, tolong hafal. Sebelum kita mati, tolong pastikan kita ada 4 perkara ni. Kalau tak cukup, jangan mati lagi. Kalau kita ada 4 perkara ni, insya-Allah kita tak takut sangat mati. Masalah kita ni memang takut mati. Semua orang takut mati, betul kan? Tapi mati itu akan datang tanpa kita bersedia. Bersedia atau tidak, kita pasti akan mati. Maka lebih baik bersedia. Kita tak ada pilihan. Jadi 4 perkara ni kita cuba cek. Yang pertama Nabi sebut, yang wanita solehah itu yang boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk, yang pertama adalah dia menjaga solatnya. Menjaga solat. Tiba rasa raik lah tu. Lulus. Nanti dulu bab solat ni akan didetailkan. Tiba-tiba lulus yang pertama. Jangan luluskan diri sendiri, okey? Yang kedua, menjaga puasanya. Memelihara puasanya. Subhanallah. Ketiga, menjaga maruah. Yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami. Ada juga yang tu. Yang tu paling payah tu. Ramai orang perempuan boleh lulus bab solat. Yang kedua bab puasa. Yang ketiga jaga maruah. Tapi yang keempat itu payah, paling susah. Masya Allah. Sebab itu kita akan diuji daripada suami. Sampai bila? Sampai mati. Kalau makcik-makcik kan umur, sebab saya kuliah saya ramai makcik-makcik umur dah 60 ustazah. Sampai bila cik nak diuji dengan suami? Sampai mati ya cik. Sampai mati. Takkan tak duk. Takkan dia macam tu sampai mati. Sian cik. Saya kata, cik, tak apalah kita diuji sampai mati. Sampailah kita dicatat oleh Allah sebagai as-sabirin, orang-orang yang sabar. Mati sebagai orang yang sabar, itulah orang yang paling beruntung. Sebab para penghuni syurga Allah paling ramai di kalangan as-sabirin. As-sabirin ni siapa? Para nabi. Para wali Allah semua orang-orang yang sabar. Saya nak bagi satu contoh lah. Contoh ya, nak mudah faham ni pasal suami. Sebab yang pertama, kedua. Ada yang tanya gini, Ustazah, kalau 1, 2, 3 okey tak tu? Faham tak? 1, 2, 3 okey. Kan dah kuat tu. 3 tolak 1. 1 je kurang. Bab suami tu je. Makcik tak boleh lah kalau cerita bab suami ni. Ustazah tak duduk tempat makcik. Ustazah boleh lah cakap macam tu. Suami Ustazah bagus. Habis tu makcik bab suami ni susahlah nak hormat dia. Macam mana nak hormat dia? Dia sendiri tak semayang, Ustazah. Macam mana nak hormat dia? Dia pemalas, Ustazah, daripada muda. Ni cakap nogori ni. Dia ni pemalas, Ustazah, daripada muda sampai tua sekarang ni. Orang tua kat rumah tu memang pemalas. Macam mana nak hormat dia? Yang ni kita akan detailkan akan datang. Nak sebut, kita kena hormat suami tanpa syarat. Allah memuliakan kita tanpa syarat. Allah bagi kita rezeki tanpa syarat ya. Kalau bersyarat, kita tak layak ada di sini hari ni. Kalau bersyarat, kita ni tak tahu apa berlaku dah pada diri kita. Kalau mengumpat je, mulut jadi beku contoh kan. Mengumpat berapa kali? Mengumpat ni jadi biasa. Allah tetap bagi kita rezeki. Tak ada lepas mengumpat jatuh longkang ke. Lepas mengumpat tiba-tiba tak. Allah tak bagi syarat. Allah memberi kepada hambanya tanpa syarat. Jadi kita taat perintah Allah tanpa syarat. Yang suruh kita taat suami, mulakan suami Allah. Kita buat kerana Allah, bukan kerana suami. Tapi siapa yang masih lagi tak boleh keluar daripada belenggu fikiran, dia taat suami kerana suami. Bila suami buat perangai, buat masalah, suami ni dia tak faham lagi taat tu kerana Allah. Saya nak bagi contoh sketsa ni penutup ni. Okey. Ada seorang hajah, umur dia dekat 60. Datang kuliah saya pada satu malam, muka dia masam daripada awal sampai akhir. Tak senyum. Saya buat lawak pun dia tak senyum. Kan? Jadi saya simpan perasaan dalam hati saya. Macam tu. Habis kuliah saya pergi jumpa dia. Makcik, kenapa makcik? Masam daripada awal sampai akhir. Lepas tu makcik tu pun kata, Ustazah, saya geram kat orang tua kat rumah tu. Suami dia lah. Saya geram kat orang tua kat rumah tu. Kenapa makcik nak geram sangat? Muka saya ni memang muka tempat luah perasaan. Tapi saya bukan untuk buka aib. Bukan, tak. Sebab kita kena biar dia faham. Kalau dia macam tu, dia akan menderita sampai mati tu makcik tu.
Lepas tu dia kata, apa berlaku? Cuba cerita dekat saya. Bukan cerita aib yang betul-betul dalam tak. Pagi tadi Acik pergi kuliah, Acik pergi belajar ngaji, kelas ngaji. Masa tengah ngaji tu, hujan turun Ustazah. Acik ada jemur kain. Acik haraplah dia angkat. Nampak tak kecewa dengan harapan? Bila balik rumah, Acik tengok dia tak angkat Ustazah. Dah lah sebelum pergi, Cik dah siapkan makan minum dia semua. Acik tanya dia, kenapa tak tolong angkat kain? Tahu tak dia jawab apa Ustazah? Kenapa tak pesan? Kan biasa. Dah macam mana nak pesan, tak tahu hujan nak turun. Tapi benda tu jadi bergaduh besar. Nampak tak benda kecil, tapi orang tua boleh jadi bergaduh besar. Kita pun boleh jadi bergaduh. Takkan semua benda nak pesan. Awak dah tua, awak dah besar, awak dah jadi tak boleh, takkan tak boleh fikir sendiri. Dia boleh jadi ungkit cerita panjang tu. Perempuan dia boleh ceramah sampai sejam tu. Semua benda awak kan, awak tak pesan pun saya buat tahu. Ini. Dia ungkit semua. Contoh kan. Dia jadi punya bengkak tu, daripada pagi tu sampai malam bengkak dia tu. Saya nak bagi faham begini. Saya tanya dia soalan. Makcik, hari ni ada tak apa-apa yang lain yang suami buat, ataupun ada tak ujian lain daripada ujian suami tak angkat kain? Dia pun senyap. Tak ada lah Ustazah, yang lain okey. Cik tengok TV, lepas tu Cik makan, Cik tidur. Tu ni jumpa balik Ustazah ni, baru keluar balik. Yang lain semua okey. Subhanallah, sebenarnya ujian Allah sangat sikit. Betul tak? Yang lain semua nikmat. Tapi sebab ujian tu, dia bawa hati tu daripada pagi sampai malam tu. Saya contohlah, saya pegang air ni. Air ni ringan ke berat? Ringan. Saya pegang sekejap tak rasa apa-apa. Saya pegang 1 jam, berat tak? Berat. Saya pegang daripada pagi sampai malam, krem ni. Isunya ujian Allah sama saja saiz dia. Tetapi bila kita pegang terlalu lama, yang sepatutnya lepas diuji kita letak. Sepatutnya letak. Jangan pegang beban ni. Faham tak maksud saya? Masalah kita ni, kita simpan ujian tu, beban berat tu dalam hati kita. Ada ramai orang dia simpan perasaan benci, marah daripada orang lain tu setahun 2 tahun. Orang tu elok je, yang menderita kita. Sepatutnya kita kena letak, kita serahkan kepada siapa? Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Basir. Ya Allah, Engkau yang maha melihat. Ya Syahid, Engkau yang maha menyaksikan. Engkau yang maha melihat penderitaanku. Aku serahkan penderitaan ni kepadamu, Ya Allah. Bungkus, kasih sama Allah. Allah yang musawir, Allah yang maha kreatif. Allah sangat kreatif selesaikan masalah kita. Makcik tu pun jawab, tak ada apa-apa Ustazah, yang tu je. Saya kata, makcik kena faham, tanda Allah sayang kepada hambanya, Allah tak akan biarkan satu hari berlalu tanpa diberi pahala sabar kepada kita. Dan sabar ini tak akan datang, saya bukan cakap marah macam ni lah pada dia. Dan sabar ni makcik tak akan datang bergolek. Tak ada tiba-tiba duduk, kau tengah buat apa? Tengah sabar. Sabar apa? Sabar saja-saja, himpun pahala sabar. Sabar takkan datang bergolek. Sabar mesti datang daripada peristiwa. Sabar ini akan diuji daripada makhluk yang keliling kita. Dan Allah tahu kita ni tak boleh kalau diuji dengan orang yang paling dekat. Jiran uji okey lagi, kawan-kawan uji okey lagi. Yang kita susah nak terima bila diuji oleh suami. Sebab itu sentiasa datang ujian melalui suami. Sebab apa? Yang pertama Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya akan dicukupkan pahala sabar bighairi hisab, tanpa batasan. Allah berfirman lagi, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu. Salam ini akan diterima apabila Allah menyeru, wahai orang-orang yang sabar, masuklah ke dalam syurgaku. Ketika itu para malaikat Allah akan berdiri di setiap penjuru syurga, sama-sama bagi salam serentak. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu sebab sabar kamu di dunia dahulu. Sebab itu makcik, bila makcik tanya berapa lama nak sabar, sampai mati. Dan Allah tanda sayang kepada hambanya, tak akan biar berlalu satu hari tanpa pahala sabar. Bersyukurlah makcik, hari ni makcik dapat satu pahala sabar daripada suami. Kalaulah makcik nak semua okey, itu bermaksud makcik telah menghilangkan satu peluang masuk ke syurga Allah, iaitu melalui pintu sabar. Faham tak? Subhanallah, itulah dia. Jadi sebagai kesimpulan yang keempat, berapa kali kesimpulan? Wahai para wanita, para jemaah sekalian, diri kita sangat istimewa apabila Allah jadikan kita sebagai wanita. Allah meletakkan kita
boleh masuk mana-mana pintu syurga Allah dengan 4 perkara tadi, dan Allah ikat dengan suami tu. Sebab apa? Daripada suamilah pahala sabar kita. Wahai para wanita sekalian, gudang pahala kita yang utama bukan di pejabat dia yang bekerja ni, bukan di luar orang berniaga. Gudang pahala terbesar wanita adalah di rumahnya sendiri, yang mana 3 perkara itu dia boleh dapat di rumahnya sendiri. Subhanallah. Jangan kita melihat suami yang menguji sabar kita, tapi kita lihat Allah yang menguji kita, suami perantaraan. Jangan kita lihat anak yang menguji sabar kita, yang uji kita sebenarnya Allah, anak perantaraan. Setiap kali apa yang berlaku, anak tumpahkan air, Allah sedang test kita. Tapi kita rasa anak tu yang test kita. Menguji sungguhlah budak ni. Kita sebut macam tu. Menguji sungguhlah. Awak ni sangat menguji sabar saya lah. Sebab itu bila kita nampak suami yang menguji kita, kita marah sangat pada suami. Kita lupa di sebalik itu Allah yang sedang menguji kita. Jadi tipsnya, sebab ini dah sedar sikit, betul tak? Dah sedar sikit. Jadi satu ceramah itu takkan sempurna kalau sedar-sedar lepas tu terpengung. Macam mana nak buat ni? Saya sudahi, tadi penutup sudahi dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ini tips ni. Allah bagi ujian, Allah tak akan tinggalkan kita saja-saja. Allah sendiri yang bagi tips ni. Allah sendiri bagi kaedah. Kalau kamu diuji, kamu patut buat apa? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم صدق الله العظيم. Yang bermaksud apabila hambaku ditimpa musibah lalu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka itulah yang akan mendapat salawat, yakni rahmat, pertolongan daripada Allah. Masya Allah. Iaitu bila kita ditimpa apa-apa ujiannya, para jemaah sekalian, ucaplah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maksud dia apa? Inna lillah, ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya semua ini dikembalikan kepada Allah. Percaya ke tak percaya ke, buat saja. Apa pun berlaku lepas ni, tiba-tiba bos bagi 5 bertimbung, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Faham tak? Bos pun dengar. Kenapa awak doakan saya mati ke? Sebab ramai kita tak faham maksud inna lillah ni. Dan ini sebenarnya orang Melayu kita je innalillah dengar khabar kematian. Sebenarnya kalau orang Arab, innalillah tu biasa. Ini datang daripada Allah. Tugas yang bertimbun ni datang daripada Allah. Bos ni perantaraan saja. Wa inna ilaihi raji'un, ya Allah aku serahkan kepadamu ya Allah. Tiba-tiba mudah je kerja tu. Ada orang tolong, subhanallah. Kalau kita berat, ada apa-apa ujian, lagi cepat seorang hamba menyerahkan ujian itu kepada Allah, lagi cepat pertolongan Allah itu datang. Percayalah. Anak tumpahkan air, innalillah. Sebelum marah, innalillah dulu. Ya Allah, ini datang padamu ya Allah. InsyaAllah marah juga. Bukan tak boleh marah, marah juga. Tapi marah kita berbeza. Tapi kalau turun marah, astagfirullah, cubit. Suka. Astagfirullah, tapi cubit. Itu bukan istighfar tu. Syaitan pun gelak. Itu bukan istighfar. Kita sebut dulu, innalillah. Air yang tumpah ini datang daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba anak kita tu cepat-cepat ambil kain lap sendiri. Ya Allah, pandainya. 3 tahun baru lap sendiri. 2 tahun. Sebab kita serahkan kepada Allah, Allah beri ilham pada budak kecil itu. Akhirnya daripada marah jadi seronok. Siap ambil video. Allah. Faham tak? Kalau biasa marah. Percaya atau tidak, buatlah. Baliklah suami uji kita apa pun. Ada gelas tak basuh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita pun basuh. Lepas tu insya-Allah perubahan apa yang berlaku? Kita siap pesan lagi, bang, minum air tinggal je ya. Tak payah basuh. Tapi kita cakap dengan ikhlas. Akhirnya, Masya Allah, Allah tak bagi rasa apa-apa. Kita nampak setiap peluang tu adalah pahala. Apa yang berlaku adalah peluang pahala. Kita nak kumpul banyak-banyak. Tak apa. Tapi it's okay. Subhanallah, alhamdulillah.